forget to subscribe my channel Hang Dok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana. Mari kita dengar Menteri KDN Safrudin Nasution menjawab soalan daripada Muhyiddin Yassin mengenai rakyat dilarang daripada sentuh perkara isu 3R. Sebelum tu, saya baca detail sedikit dekat Malaysia kini ni. Safrudin perjelas kenapa Muhyiddin disiasat kes 3R. Menteri Dalam Negeri Safrudin Nasution Ismail membidah bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana mendakwa polis tidak mempunyai prosedur operasi standard SOP yang jelas dalam penyiasan terhadap isu berkaitan agama, kaum dan raja 3R. Ini berkaitan Muhyiddin PM Paguh ketika bercakap di Dewan Rakyat hari ini mendakwa polis akan memanggil siapa sahaja bercakap mengenai isu 3R tanpa mengira konteks. Okey, mari kita dengar jawapan daripada Safrudin Nasution. Di akhir kita komen macam biasa. Ya, saya pernah duduk di sana, tapi saya tak pernah dengar dalam sejarahnya Ketua Polis Negara mengatakan tak boleh sebut soal 3R. Boleh sebut, tetapi jangan menyebut tentang perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti ataupun perasaan perkauman dan sebagainya itu. Jadi bila mana Ketua Polis Negara baru-baru ini mengatakan jangan sebut langsung, saya faham memang ada akta hasutan dan lain-lain lagi. Saya fikir kenyataan itu tidak tepat. Jadi saya minta supaya Bapak Menteri boleh tak beritahu pada Ketua Polis Negara, jelaskan boleh. Pasal kita ada hak dan kebebasan untuk bersuara. Semua kita boleh cakap. Cara yang baik. Jadi kalau tak ada banyak soalan memperjuangkan nasib kaum orang Melayu, takkan itu bercanggah. Atau nak mendokong perlembagaan negara menegakkan sistem beraja, takkan itu bercanggah. Jadi kalau kita nak bercakap sekarang ni takut. Pasal pihak polis yang saya diberitahu tidak ada SOP. Jadi siapa sebut kita panggil. Dan saya dah 5 kali kena panggil. Padahal saya tidak mengacu sesiapa. Jadi boleh tak yang Bapak Menteri minta supaya Ketua Polis tarik balik kenyataan itu dan berikan penjelasan secara terperinci. Yang keduanya saya nak tahu tentang status kalimah Allah, di manalah kedudukannya dan bagaimanalah cara kerajaan nak menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Selamat Menteri. Terima kasih. Rakan saya dari Paguh. Kalimah Allah. Ekoran keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island lawan Kerajaan Persekutuan. Tan Sri sedia maklum bahawa keputusan itu memenangkan Jill Island atas asas bahawa Jemaah Menteri pada mesyuarat 1986 dulu terhadap 4 istilah telah diberikan keputusan yang dianggap sebagai partially banned. 4 istilah. KDN sebagai kementerian yang mengawal selia melalui Akta Penerbitan dan Mesin Cetak mengeluarkan arahan pentadbiran beberapa bulan selepas keputusan Jemaah Menteri. Arahan pentadbiran di bawah KDN melalui bahagian PK ialah totally ban. Jadi hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi, dia sebut mahkamah ini mahkamah sivil. Dia bukan nak buat keputusan mengenai teologi. Isu ini isu administratif, ada percanggahan antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN. Dia buat keputusan berasaskan kepada percanggahan itu. Mahkamah Tinggi. Peguam Negara kemudian menasihati bahawa kita tidak meneruskan rayuan. Sebaliknya, arahan pentadbiran itu tidak lagi boleh digunakan pakai kerana keputusan Mahkamah Tinggi. Maka kita mengadakan arahan pentadbiran yang baru. Bagaimana arahan pentadbiran baru? Kita telah mengadakan sesi libat urus 5 kali. Dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada Masyarakat Raja-Raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Okay, itu hasil sekarang ini ya. Hasil perbincangan dah ada
dah dibentang pada MKI di Pengerusi Selangor dan dijadualkan dibentangkan oleh Sekretariat MKI kepada Majlis Raja-Raja. KDN akan mengambil panduan daripada situ untuk mengadakan garis panduan yang baru bagi isu penggunaan kalimah Allah. Baik. Ketua Polis Negara dikatakan mengeluarkan kenyataan tak boleh bercakap tentang 3R. Tuan Sri, nak bercakap tentang bangsa kita, kasih sayang pada bangsa, bangsa mesti rajin, bangsa mesti terus maju, tingkatkan martabat dan kemuliaan, tak ada siapa, tak ada salah apa-apa pun. Teruslah bercakap. Tak ada isu apa. Okey? Tak ada. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak boleh lah. Ya. 17 bulan 11 2022 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan Pagoh dalam ceramah Mega PN Best 16 bulan 11 2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa. Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan. Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya. Kalau polis siasat datang ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan 112 ambil. Itu aja. Kenyataan macam ini. Contoh, kenyataan bagaimana yang polis siasat. Bagi contoh. Baik. Saya ambil contoh. Baik. Ini yang dibuat oleh Marang. 30 Julai 2022. Ada aduan dibuat. Sepanjang 22 bulan memerintah, Pakatan Harapan telah merungkai perlembagaan persekutuan. Buang Islam. Cabar hak istimewa orang Melayu. 22 bulan saya dengan Pagoh sama-sama dalam kerajaan. Pernahkah Pagoh, cuba kita recall balik, pernah tak 22 bulan tu ada sebarang kertas Jemaah Menteri atau sebarang keputusan di peringkat majlis tertinggi Pakatan Harapan kita sebut nak rungkai perlembagaan dan nak buang Islam? Tak ada. Tapi ini diungkap. Oleh kerana itu aduan dibuat. Aduan dibuat. Ya. Baik. Semalam pun sebut lagi. Penjelasan yang nanti ya, saya belum ambil lagi. Okay. Saya belum ambil lagi, saya tengah jawab jawapan Pagoh. Jawapan ini bersambung. Ya, saya tengah jawab Pagoh. Bagaimana dengan pernyataan Baik. Pagan? Arau, nanti kejap Arau. Arau Baik. duduk dulu Arau. Semalam penutup muktamar, Marang sebut lagi 3R ni patut dikenakan pada perkara yang mengancam agama Islam dan undang-undangnya. Ya. Bukan ambil tindakan pada orang yang menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu tentang 3R. Nasihat tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila sebut perbuatan ini adalah mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar raja-raja. Tapi tak disebut siapa cabar. Ungkapan di mana? Kat mana disebut? Tak ada. Lontar macam tu aja. Ya. Cabar undang-undang syariah ni mencabar agama umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Nabi kita. Kat mana dalam negara kita hari ini yang Allah itu, yang Islam itu dicabar dan segala macam ni. Jadi, kalau umpamanya aduan dibuat terhadap perkataan macam ni, saya nak sebut. Kenapa kita PAS menolak PH? Kerana dalam PH ada DAP. Okey, tak apalah. Walaupun hakikatnya 1999 PAS duduk dengan DAP. 2004 dengan DAP. 2008 di mana DAP bertanding, PAS jangan bertanding. Di mana PAS bertanding, DAP tak bertanding. Tak ada masalah waktu itu. 2013 di Selangor memerintah sama. Ya. Baik. Tapi bila disebut PH menolak Islam, menyokong komunis,
puak yang khianat, dan puak yang menolak raja. Bila pula kita tolak raja? Ini diungkap bila? Diungkap dalam perutusan video dalam kuliah Doha Masjid Rusila 14 Oktober 2022. Jadi terpaksa aduan dibuat dan disiasat. Jadi ini, Pak Go dan rakan-rakan ahli parlimen, dalam konteks inilah Tan Sri IGP memberikan nasihat. Ini konteks yang latar belakang. Saya ada berpuluh lagi. Kes yang disiasat ni Tan Sri sekarang ni 104 kertas siasatan dibuka. 104. Di sebelah sana pun ada, di sebelah sini pun ada. Sama. Ya, kita buat semua siasatan 104 yang saya diberikan bahan untuk memaklumkan. Saya boleh sebut lagi perkataan-perkataan yang saya katakan bahawa kanun keseksaan, akta komunikasi, perlembagaan persekutuan, ini hal-hal yang menjadi panduan kepada kerajaan dalam menangani isu 3R. Penjelasan sikit. Yang tak dihalang terus apa dia? Silakanlah nak cakap tentang agama, tentang bangsa, silakan. Ya, sebab kita pun seperti mana sebelah sana, kita pun beriman dengan Al-Quran yang sama. Kita baca ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita baca. Saya pun dulu usrah belah sana dengan Kota Baru. Nakik yang sama bacalah. Kita tahu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Relevan tu. Relevan lah. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Bukan gelar kafir, Zionis. Itu bukan lita'arafu. Penjelasan yang Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Selangor silakan. Okey tuan-tuan, saya baca detail sikit lagi kat Malaysia kini ni. Pengurusi PN itu berkata dia takut untuk bercakap sekarang. Telah mendakwa dirinya telah dipanggil oleh polis banyak 5 kali mengenai kes 3R. Dalam soalan tambahnya, Muhyiddin mengatakan tidak pernah ada ketua polis negara yang mengatakan isu 3R adalah dilarang sehingga kini. Oleh itu dia meminta Saifuddin menjelaskan kenyataan ketua polis negara Azharuddin Hussein untuk mengelak daripada disiasat berkaitan isu 3R. Dalam jawapannya, Saifuddin menjelaskan polis hanya menjalankan kesihatan apa yang terdapat laporan dibuat berhubung isu yang berbau hasutan. Biasalah masa dia orang bercakap ni, Muhyiddin, Haji Adi masa bercakap dia orang tak sedar. Bila dah kena bagi polis baru dia kata bukan isu 3R, macam-macam ni. So nampak tadi apa yang telah jawab oleh Menteri KDN tadi sangat jelas. Kita nak cakap boleh je, tapi janganlah cakap negatif, kena cakap yang baik, yang positif lah. Okey, mari terus menjawab yang perbualan dari PN Ibrahim. Assalamualaikum.